Baik, memang benar UMNO ada tim A dan tim B. Okey. Tim A diterajui oleh Najib pada awalnya, tetapi Zahid dan Najib sudah masuk gencatan politik. Dan atas keterdesakan mereka masuk gencatan politik. Dan sekarang tim A ni diterajui oleh Najib dan Zahid dan disokong oleh 9 hingga 10 ahli parlimen UMNO sahaja, dan kebanyakannya bermasalah. Mereka tidak mewakili aspirasi, kehendak, cita-cita visi majoriti ahli-ahli parlimen, pemimpin bahagian dan cawangan UMNO. Maknanya inilah kali pertama UMNO diterajui oleh satu barisan kepimpinan yang tidak mewakili UMNO. Perwakilan sebenar UMNO, walaupun bukan secara rasmi, terletak dalam tim B. Tim B pula diterajui sekarang oleh Tengku Razali Hamzah. Dari segi Tengku Razali Hamzah mendapat sokongan majoriti ahli-ahli parlimen dalam UMNO, majoriti pemimpin bahagian dan cawangan yang menganggap dia sebagai presiden berkesan, presiden efektif, atau dalam bahasa Inggerisnya de facto president. Jadi UMNO, pemimpin-pemimpin tim B ni sekarang saya akan gelar sebagai UMNO 3.0. Mengapa UMNO 3.0? Sebab UMNO yang ditubuhkan pada tahun 1946 adalah UMNO 1.0. Kemudian diwujudkan UMNO baru pada tahun 1988 atas sebab-sebab tertentu. Itu adalah saya anggap sebagai UMNO 2.0. Sekarang ni ada UMNO dalam UMNO, iaitu UMNO sebenar yang diwakili oleh tim B majoriti, sebab mereka rasa kepimpinan tu dah gagal. Kepimpinan yang dah gagal tetapi terus mengawal UMNO seolah-olah UMNO itu milik peribadi mereka dan tidak ingin melepaskan UMNO. Ini sifat tim A yang nak selamatkan tengkuk mereka, sebab tim A ni banyak pemimpin bermasalah. Jadi tim B ni dia perangai dia, tim A nak buat apa, nak cakap apa, Najib nak cakap apa, Zahid nak cakap apa, cakaplah. Tapi itu tidak mewakili UMNO. Sebab tim A ni banyak membuat perkara-perkara yang melanggar tata tertib UMNO, melanggar peraturan UMNO, melanggar etika UMNO, melanggar segala apa yang dipraktikkan selama berdekad lamanya. Misalnya kata, Zahid sudah terbukti penipu, Najib sudah terbukti penipu. Kalau dulu saudara-saudari tak percaya apabila saya kata Najib ini adalah sekutu Anwar, baru-baru ini terbukti benar. Sebab wujudnya surat sokongan Zahid dan Najib terhadap Anwar yang diwujudkan secara rahsia tanpa merujuk pada ahli parlimen atau majlis kepimpinan tertinggi UMNO. Jadi penipuan mereka ni sudah terbongkar dan sudah diketahui oleh majoriti ahli parlimen. Bertambahlah lagi kebencian mereka ataupun ketidakinginan mereka untuk bersekutu dengan Najib dan Zahid. Maka sekarang UMNO ni dalam situasi pelik di mana Najib dan Zahid sebenarnya dia mengetuai UMNO atas kertas. Atas kertas memang itulah UMNO dan dialah presiden. Dan dia pun ketua lembaga disiplin, maknanya segala apa kesalahan yang dia lakukan, contohnya yang ditangkap menipu dan ditangkap menyokong Zahid, yang kalau ikut sejarah UMNO ni Zahid dan Najib sudah dipecat, tetapi mereka memegang UMNO seolah-olah UMNO tu milik peribadi mereka. So tim B ni dia ambil sikap, kita tidak ingin bergaduh dengan tim A, tak perlu, buang masa. Bila sampai masanya kita akan buat keputusan sendiri. So segala yang saya beritahu sedang berlaku. Jadi sekarang saya nak beralih kepada soal apa yang sedang berlaku hari ini. Hari ini kita lihat, ataupun kebelakangan ini kita lihat bahawa banyak pemimpin UMNO telah membuat kenyataan menyentuh pilihan raya dari pelbagai aspek. Okey. So saya ceritakan. Kalau hari ini timbalan Speaker Dewan Rakyat yang juga ahli Majlis Kepimpinan Tertinggi UMNO, iaitu Azalina Othman, keluar kenyataan, dan kenyataan dia berbunyi bahawa satu cara untuk menyelesaikan ketidaktentuan politik adalah dengan mengadakan atau membubarkan parlimen. Bukan saya yang kata, Azalina yang kata. Jadi Azalina memberi gambaran seolah-olah UMNO ni parlimen ni mungkin akan dibubarkan sebelum Khamis ni, sebelum undi bajet. Sebab apa? Undi bajet ni ada ketakutan yang amat sangat dan tanda-tanda bahawa belanjawan ini tidak akan diluluskan
Okey, kita akan masuk babak belanjawan sebentar lagi, tapi tidak akan diluluskan. Jadi Azalina keluar kenyataan macam tu. Jadi kita dapat persepsi seolah-olah mungkin Parlimen akan dibubarkan sebelum undi bajet Khamis ini. Tapi Azalina bukan seorang sahaja yang bercerita berkenaan dengan perkara yang bersangkut paut dengan pilihan raya. Kita juga ada pemimpin-pemimpin lain yang asyik menyebut perkara-perkara dari pelbagai sudut, tetapi kesemuanya berkisar di sekitar pilihan raya. Contohnya ada yang sebut berkenaan dengan PPBM, berkenaan dengan kerusi di PRU 15, bahawasanya UMNO akan bertembung dengan PPBM di PRU 15 dan sebagainya. Okey. Kesemua pemimpin selain Tengku Razali Hamzah pernah mengeluarkan kata-kata ni, tapi atas sebab lain. Kesemua pemimpin yang mengeluarkan kata-kata atau hebat bercerita berkenaan dengan PRU 15, sama ada secara langsung atau tidak langsung, semuanya dari tim A dannya seorang dari yang bukan dari tim A, bukan dari tim B, iaitu Anwar Musa, yang secara tidak langsung adalah juru cakap PPBM. Walaupun ahli UMNO, tetapi dia juru cakap PPBM, sebab Anwar Musa ni sekutu Muhyiddin. Jadi secara tidak langsung, kedua-dua, Anwar Musa mewakili Muhyiddin dan tim A ni, pemimpin tim A ni asyik cerita benda-benda berkisar di sekitar pilihan raya dan pembubaran Parlimen. Jadi mengapa? Okey. Now, Anwar Musa dan Muhyiddin, mereka sekutu, dan Anwar Musa ni dianggap sebagai tangan kanan Muhyiddin. Mereka ni tidak sehaluan dengan UMNO. Jangan cerita UMNO tim A ke tim B, mereka tidak sehaluan dengan UMNO. Okey? Dan memang benar apabila PRU 15 datang, akan berlaku pertembungan antara PPBM dan UMNO. Tidak mungkin UMNO dan PPBM boleh kerjasama dengan sebaiknya. Jadi akan berlaku pertembungan. Tetapi retorik yang dimainkan oleh Anwar Musa apabila dia memberitahu UMNO, kalau UMNO tak terima PPBM, PAS tidak akan terima UMNO dan sebagainya, pada dasarnya kita lihat seolah-olah Anwar Musa ni tengah menyerang UMNO. Hakikatnya ini adalah sandiwara antara Anwar Musa dan tim A. Sebab walaupun Anwar Musa atau Kem Muhyiddin dan tim A yang diterajui oleh Najib dan Zahid dan semua pemimpin lain yang bermasalah tidak sehaluan, tidak bersekutu, tetapi mereka sepakat untuk cuba elak belanjawan gagal. Mengapa? Sebab kesemua mereka tahu bahawa sekiranya Parlimen dibubarkan, sekiranya pilihan raya umum diadakan dalam masa terdekat, PPBM akan hangus dan Barisan Nasional akan mencapai prestasi yang jauh lebih teruk daripada PRU 14. Jadi mereka timbulkan persepsi seolah-olah mungkin tidak ada pilihan lain, Parlimen terpaksa dibubarkan, dan mereka asyik bercerita pilihan raya, bubar Parlimen macam Azalina hari ini. Hakikatnya ini adalah sandiwara, berkemungkinan untuk menakutkan ahli Parlimen yang dah sedar, khususnya dari PPBM dan UMNO, yang dah sedar bahawa sekiranya pilihan raya umum diadakan, tidak pasti ramai di antara mereka boleh menang. Jadi mereka walaupun tidak sokong belanjawan, tetapi akan terdesak untuk sokong belanjawan. Mereka akan takut, kita tidak ada masa untuk buat pencaturan, sebab kalau Parlimen dibubarkan esok, kita dah terus masuk pilihan raya, pencaturan pun tak selesai lagi. Jadi mereka terdesak untuk meluluskan belanjawan. Sebenarnya mereka ni, Anwar Musa dan tim A ni, semua ni, retorik yang dimainkan ni, Anwar Musa serang tim A, UMNO, tim A serang Anwar Musa ni, semuanya adalah untuk menakut-nakutkan ahli Parlimen, dan khususnya untuk menakut-nakutkan ahli-ahli Parlimen dari PPBM yang anti Muhyiddin. Ada satu kumpulan besar ahli Parlimen dalam PPBM yang anti Muhyiddin dan lebih cenderung kepada gandengan Tengku Razali Hamzah dan Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan juga untuk menakutkan ahli-ahli Parlimen dari tim B ataupun secara efektifnya UMNO 3.0 yang juga cenderung kepada Tengku Razali Hamzah dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi menakut-nakutkan mereka,
bahawasanya sekiranya parlimen dibubarkan esok, anda tidak ada masa untuk bercatur dan sebagainya, dan kemungkinan besar anda akan kalah dan sebagainya. Mereka memberi persepsi seolah-olah tidak ada pilihan, mungkin terpaksa bubar parlimen. Jadi mereka berpura-pura bersandiwara tengah bergaduh. Apabila mereka bergaduh, Anwar Musa asyik-asyik bercerita sama ada secara langsung atau tidak langsung perkara-perkara. Kalau kita lihat, kita teliti halus, secara halus, ianya sebenarnya semuanya berkisar di sekitar pilihan raya umum ke-15. Contohnya Anwar Musa beritahulah, kalau UMNO tak terima PPBM, maka PAS tak akan terima UMNO. Ini semuanya berkisar di sekitar PRU 15. UMNO pun sama, Azalina pun sama, tim A ni. Semuanya mungkin terpaksa bubar parlimen dan sebagainya, walaupun mereka tak sebut tarikh, tapi mereka timbulkan gambaran mungkin akan dibubarkan secara mengejut. Okey, so ini hanyalah permainan persepsi.